Welcome to Podcast Tinker, di mana kita sedang menyaksikan podcast yang paling menarik sekali di waktu pagi anda. Wow, betul-betul lah. Si kecil Praktis untuk masuk TV. Dan Alhamdulillah kalau anda tengok ni, maksudnya ada dekat Astoria pukul berapa tak tahu. Maksudnya kalau anda buka tu, itulah timingnya. Dan kalau nak dengar juga, boleh dengar dekat Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan sewaktu dengannya. Dan juga kalau nak tengok balik ulang tayang, tak ada TV ataupun tak ada Astro, tengok dekat YouTube. Asal suara aku annoying Tak, kau punya CTA tu, CTA memang betul-betul TV. Memang memang ini orang kata feel Haikal lah. Alright. Dia bagi Dia bagi. Okay, so yes, macam biasa Haikal dah buat CTA tadi. So hari ni kita akan bincangkan tentang, kau nak bincang tentang apa? Tak ada topik actually. Aku datang untuk merentan je. Bagi aku merentan dulu. Okay, merentan untuk orang kat TV. Macam menggelapar. Untuk disclaimer, jika takut merentan tu mungkin tak masuk kamus lagi. Merentan tu apa? Merentan tu macam meluahkan rasa amarah. Dia ada banyak. Dia banyak when it comes to human punya emotions, dia ada banyak. Tapi ni yang negatif lah. Maksudnya tak puas hati. Bukan tak puas hati, merentan. Dia macam rebel lah. Dia negatif connotation lah. Dia bukanlah macam marah sangat, tapi macam macam tu je. Kalau yang positif, merendah diri. Oh wow. Apa benda tak. Itu menambah. Okay, merentan. Bukanlah merentan apa pun. Adakah ini merentan sebab engkau main slide dengan anak kau, tiba-tiba kau sangkut kat tengah? Masa aku stuck kat tengah tu. Dia macam aku cuba. Itu first time aku main slide dengan anak aku. Sebab kita orang finally jumpa. Bukanlah finally, tempat yang kita orang pergi tu finally dia punya keadaan ke? Dia punya slide tu muat lah untuk punggung seperti aku. So kau cari slide tempat main tu sesuai untuk kau, bukan instead of anak kau. Sebab anak aku masih lagi memerlukan bantuan orang dewasa. Dia tak boleh slide seorang diri. Sebab dia pernah jadi juga pada ketika kita orang main tu, macam time tu turn bapak dia naik atas. So bapak dia, sebab benda tu kan macam dia dibuat untuk, dia design untuk budak-budak kan. So orang dewasa kena tunduk dan sebagainya. So tunduk tu limited lah kau punya pergerakan. So bila sampai dekat atas tu, bapak dia belum sempat nak duduk tu, dia dah turun dulu. Tak sabar. Dia tak sabar. Dia turun dulu, turun sap. Lepas tu dia macam sebab laju, dia macam tertiarap. Lepas tu kepala dia terhantuk sikit. Lepas tu dia baru slide ke bawah. Lepas tu dia sampai ke bawah, aku cuak gak. Tapi bila dia dekat bawah tu, dia macam lepas tu sambung lari naik. Jadi aku yakin anakku selamat. Macam tu. Ini dia. Yang tak kenal, memang kalau kat TV lah mungkin tak perasan. Mungkin ada makhluk-makhluk yang akan lalu lah. Ini Ariel lah. Ini Ariel. Tengok H-Live saksikan berita sangat sikit. Wow, dia promote. Ariel adalah kita punya newscaster, anchor untuk berita sangat serius. Betul. Mungkin show berita sangat serius tu clash. So pilih kami. Pilih kita orang. Jangan tengok berita sangat serius. Tengok kita orang je. Jadi berdasarkan cerita tu, baru kau faham tak? Kau faham tak kenapa slide? Dia kalau dia buat satu slide yang biasa, yang plastik. Cuk, penonton kat TV tak tahu kau pala tahu ni. Tak, ini betul. Kalau kau selalu main slide ataupun kau parents yang bawa anak kau main taman, kalau kau main yang jenis plastik, kau akan ketuk. Dia ada ruang. Dia bukan padat. Okey. Maksudnya slide tu dia macam ada rongga kat dalam. Okey. Itu untuk mengelakkan kalau kanak-kanak yang tergantung, dia punya impact tak kuat. Sebab macam zaman kita dulu, slide kita batu. Slide kita simen. Simen. So mungkin ada banyak orang report, dia ada buat yang shallow dalam tu plastik lah, yang tahan lama. Tapi memang dia bila dah buat macam tu, ada orang kata kekurangan dia ialah ni lah, berat lah. Berat? Maksudnya tak berat sangat? Maksudnya jangan lebih muatan. Ya doh, sebab aku naik mendalah tu goyang. Masa aku cakap oh my god. Nasib baik orang kat kaunter tu tak nampak. Kalau tidak macam akak tolong turun macam tu. Nasib baik IG story 24 jam je. Yes. Kalau tahan dia akan cari kau. Kalau rosak. Alright, so apa yang kau berentan Aku merentan sebab dah dekat sebulan ni aku sakit badan ni. Tapi aku tak ada masa yang terluang untuk pergi urut. Kisah dia macam ni, aku akan balik kampung urut badan dengan ada seorang makcik ni bidan, tapi dia lah orang yang urut yang paling, aku rasa paling sesuai, paling ons. Dia tahu seluk beluk badan kau lah. Maybe sebab dia bidan and then dia mengurut. Tapi aku previously aku ada je pergi urut dengan bidan-bidan lain juga, tapi macam tak
tak on sangat. Sebab kau boleh rasa tau keserasian dia. Kau Ada. jenis urut tak? Aku tak. so Kalau lelaki pergi urut tu dia mungkin ada dua stigma yang berbeza lah. Sama ada kau main sukan ataupun kau tu je. Kau adalah yang mana? Aku tak pernah serius. Oh, kau tak pergi urut rugi babe. Sebabnya bukanlah rugi, tapi sebenarnya urut it's good. Once in a while, untuk macam dia akan betulkan urat-urat dalam badan kau, mana yang bergulung lah apa benda urut. Exactly weh. Engkau memang akan pandang rendah je dekat aku sekarang. Tapi bila kau urut dan orang tu explain kau punya apa benda yang condition badan kau, you would know the difference. Tapi urat gulung tu aku expect urat gulung macam gulung getah tu. Bukan lah kan. Dia kita tak nampak. Lari je lah. Bukan. Urat tu macam okay, aku bukan ada berada di tempat sepatutnya. Aku ada satu condition yang dekat pinggang. Okay. Dekat pinggang aku ada masalah sikit dekat pinggang, di mana berat badan. Dan juga aku tak boleh orang sentuh weh. Kalau orang sentuh, orang pegang, macam orang urut semua, sakit gila sakit. So makcik ni dia memang cakap aku punya urat dekat situ macam bergulung sikit. Bukanlah bergulung yang macam kau tengok gumpal getah tu, tapi maybe lah urat tu, I don't know the terms, maybe lah urat tu bukan berada di tempat yang sepatutnya. Aku rasa bergulung maksudnya sepatutnya dia straight, tapi ada bengkok-bengkok sikit. Mungkin buat sakit kan, sakit urat. Mungkin. So bila aku dah lepas tu aku tak ya kita pala tahu. Mungkin orang dekat TV akan marah kita. Benda cerita ni memang taruk je, tak ada fakta. Boleh jadi. Boleh jadilah. Mungkin kepada bidan-bidan di luar sana tolong betulkan kita orang kat bawah ni. Alright, so cumanya masalahnya adalah aku tak dapat lama urut dengan dia, adalah dia menjaga anak dia bersalin. So dia tak boleh nak pergi urut dengan orang. Tapi takkanlah anak dia bersalin tiap-tiap bulan. Anak dia bukan seorang, 2 orang. Okay. Seorang bersalin, dah settle, seorang bersalin. So dia tak dapat nak pergi mengurut lagi. So maksudnya kena pergi rumah dia lah kalau tak, dia selalu datang rumah parents aku lah. Kalau aku balik kampung, memang aku akan urut dengan dia. Lepas tu satu lagi lah, urut kat kampung murah babe. Kalau kat sini aku tengok harga dia dekat 100 lebih kak. Kalau urut aunty tu aku bagi 50 je. Cumanya dia kalau urut bersalin dia mahal sikit, sebab memang dia ada banyak urat yang lagi nak rate dia. Memang ada upah dia begitu. Sebab kau tahulah kan, kadang-kadang kan orang macam belajar ni kan ada upah dia. Contohnya macam bapak aku dulu ada arwah atuk aku adalah seorang yang macam banyak ilmu ni. Kau tahulah orang lama kan, zaman Mak Kilau tu. Tiba relate. So dia ada macam banyak ni mengikut ceritanya lah. Sebabnya aku pernah tengok buku tu. Buku urut. Dia ada buku, bukan buku urut, buku ilmu lah. So bapak aku dapat ilmu cabut gigi. Bukan cabut gigi ikat dengan benang tutup Tak pintu. tahulah macam mana, untuk tak bagi sakit lah. Zaman dulu lah. So bapak aku hilang ilmu tu, dia tak ingat langsung macam nak buat. Sebab apa, dia tak ambil pengeras dia. So bini dia, mak aku lah, bini dia buat benda tu. Cabut gigi? Sakit gigi tak tahu cabut gigi ke ataupun tak bagi sakit ke macam mana ke. So dia lupa ambil upah. Upah dia kalau orang sekarang lagi minta tau. Ya, 4 sen je. Ya betul. 4 sen je. So 4 sen tak boleh lebih. Kalau lebih lah macam tu lah. Dia itu memang ikut dia punya upah lah. Maksudnya kenapa 1 sen Bukan. Kenapa mainan tu ikut mana kenapa 1 sen dihapuskan dalam sistem duit kita? Sebab itu. Sebab itu so aku nak dengki orang lain dengki bukan aku. So 4 sen tu bila mak aku tak bayar, yalah sebab bini kan. Tak, aku selalu lupa. Tapi betul lah, sebab aku pernah masa zaman belajar, aku ada kawan seorang ni. Dia orang kan, dia ada berdarah Jawa. Dia apa ni, kalau dekat Selangor tu yang ujung-ujung tu, Sahabat Bernam macam tu. Sahabat Bernam. Dia dah sahabat Bernam. Tahu clan kat mana. Dia mengurut, dia kata kau bagi aku dalam 5 sen ke 1 sen. Dia kena ambil. Tu macam pengeras je macam tu. Tapi dia urut macam urut main-main je lah. Macam bukanlah urut macam kena baring. Dia urut duduk lah. Tapi dia minta sikit lah. Tapi kalau kita cakap pasal ilmu-ilmu orang lama-lama kan, sebenarnya banyak tu. Kalau macam kita kan sekarang tak percaya, betul ke orang dulu boleh terbang? Boleh weh sebenarnya. Ya, Mak Kilau. Mak Kilau terbang tak ada kan? Tak ada, dekat dalam tu tak ada lah. Dia lompat dari pokok awang tu adalah awang. Fatah Amin. Fatah Amin. Tapi kalau yang asalnya, kan sebelum, kalau fun fact, sebelum Mak Kilau yang Samsul Yusof direct, sebelum tu dia dah shoot awal.
So yang awal tu memang terbang. Memang terbang. Terbang. Yong Feng Hong. Wong Fei Hong tak ada Yong Fei Hong. Yong sini. Yang sini yang So Yung Fang. Okey, jadinya jadi bila aku tak dapat urut tu, aku tak nak pergi tempat lain sebab macam aku tahu aku takkan dapat hasil yang itu. Sebab bila kau dah serasi dengan seorang ni, memang dia urut paling sedap. Lepas tu, so sekarang badan aku sakit lah. Tu yang aku nak berentan. Dengar aku punya mata sakit, babe. Mata aku ada, orang kata ketumbit. Tapi ketumbar makanannya. Bukan, ketumbar lain. Ketumbar sedap. Ketumbit. Lepas tu dia dah dia dah apa? Mengecut. Lepas tu tiba-tiba ada lagi. Kau tengok Oh, okey, nampak. Dia macam nanah macam tu. Aku lagi cuak lah. Mana ada ketumbit ada nanah? Apa punca? Tak tahu. Kalau ni tengok kuman lah. Bukan intai Dulu kau cakap kan kalau intai. Oh, tu kau tak nak ikut pula. Aku nak intai siapa? Tak tahu anak kau mandi. Apa kerja? Aku mandikan dia. Kenapa aku nak kena intai dia? So itulah aku macam 2-3 dah sebulan 2 ni aku macam dalam keperitan. Keperitan dari segi fizikal lah. Tapi boleh pejam. Siapa suruh aku senaman siap. Maksudnya bila ada ketumbit dekat mata tu, dia macam sakit, dia denyut ke atau dia macam degup jantungku bergetar? Terasa okay, sorry, punchline. Aku tak faham. Mungkin sebab nak keluar TV, sebab tu kau cuba bagi punchline dalam setiap ayat kau. Nak ganti TV nanti Mabil kan. Dah lah, tak payah. Biar rezeki orang lagi banyak dekat bagi TV Keanu dulu. Bagi Keanu dulu. Kita tak payah sailang sebab kalau dia orang nampak kita, GV tu half week ke? Bukan first week, half week je macam apa ni host ni, baliklah. Okay, so itulah aku punya rentanan. Aku harap macam dalam masa kehadapan aku semakin okey lah kot. Tapi kalau bidan tu pergi tempat anak kau main slide tu, dia jadi apa? Kenapa tak botol ni? Tak apa jawapan dia. Tak tahu. Bidan terjun lah. Okay, noted. Dahsyat. Alright. Okay. Disclaimer untuk mereka yang ada kat YouTube juga. Kita akan cuba untuk buat seminggu 2 episod. Yakin kita? Tak, tapi terus jalan lah. Maksudnya kita akan rekod 2 episod sekarang ini. Akan rekod 2 episod. Baju akan sama. Tetapi akan ada 2 episod. Jadi tahniah kepada anda kerana anda selalu claim bila keluar. Okay, ni seminggu 2 kali. Ini in conjunction because dekat TV akan keluar 2 episod 1 minggu. Jadi kita nak memfollow trend itu. Sebab kita sebenarnya tak nak orang tengok podcast kita yang lama-lama. Betul. Kerana itu lebih kepada banyak natijahnya. Natijah akibat. Akibat dan juga permasalahan yang akan memberikan kesan yang buruk kepada semua orang. Sebab kita punya podcast yang lama-lama mungkin kurang sesuai untuk audience TV. Bukan untuk semualah. Bukan untuk semua. And then mungkin Dia okey. Boleh kita try tengok. Tapi sebab dia bermula dekat YouTube. So aku rasa viewership dekat YouTube dan dia punya kita panggil bukan impression, tapi macam the way YouTube punya audience melihat sesuatu dengan the way TV punya audience melihat sesuatu is different. Berbeza. Tapi unless kalau kau memang 2 orang punya ni. Tapi itulah, jangan kata bosan. Kita akan cuba mengekalkan essence yang seperti palatau. Sebab tu akan bagi punchline setiap ayat tu. Info salah. Kita masih lagi mengekalkan. Jangan risau. Tapi cuma imbuhan lah. Aku dapat foresee episod ni macam sudahnya dia akan merepek juga. Sebab, betul. Sebab tadi nak sembang pasal merentan kan. Lepas tu sembang pasal bidan pula. But speaking of Mat Kilau. Yes, okay. Aku betul nak masuk Mat Kilau. Tahniah Mat Kilau kerana first thing first, tahniah kutipan tiket melangkaui 100 juta. 100 juta lah. Dah 100 lah rasanya juta untuk sebab dia consist of Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore kot. Empat negara. Dan 100 juta tu bukan jumlah yang kecil, besar. Tahniah, tetapi dia jadikanlah isu sangat. Tetapi yelah, macam aku pun tak tengok dekat wayang. Bila dia keluar dekat Netflix baru kita tengok. Aku tengok dua-dua. Aku pergi tengok wayang dan aku pergi tengok Netflix. So aku ada 2 pandangan yang berbeza. Mungkin Mat Kilau filem-filem sebegini dia lebih orang kata bukan efektif, tapi macam
contohnya aku adalah audience yang berbeza. Satu audience wayang dan satu lagi audience di rumah. So macam waktu aku tengok dekat wayang, aku rasa benda tu okay lah, quite enjoy, boleh enjoy, quite interesting lah this movie. Tak adalah macam teruk sangat apart from dia punya sound effect. Which aku some bad mood babe. Sound effect dia ketika berlawan. Dia macam kalau kau tumbuk drama Tamil sikit ke? Tak. Scene dia, visual dia cantik, tapi bunyi dia, contohnya macam aku tumbuk engkau, bunyi angin tu lagi kuat daripada efek kau kena tumbuk. Faham tak? Itu je lah mengganggu kau. Mengganggu aku. Tetapi ini adalah satu pandangan yang honest lah bagi aku. Sebab aku menjadi dua ni kan. So bila aku tengok dekat rumah, I did macam say this to my husband. Oh actually kalau tengok kat rumah, sebenarnya filem ni taklah segah seperti kita tengok kat wayang. Tapi betul pun, memang bila apa-apa filem pun, kalau dibawa keluar daripada panggung wayang, okey ni kena faham panggung wayang memang dibina untuk visual dan juga sound experience yang berbeza dari rumah. Melainkan rumah kau sound system ribu-ribu lah, baru kau dapat benda yang sama kan. Tapi aku tak tengok kat wayang. Tapi sebab aku dah biasa tengok filem, aku bolehlah imagine apa yang kat wayang. Tapi bagi aku bila kat wayang memang sedap, maksudnya best. Sebab dia penuh, bunyi tu penuh. Macam dia fighting scene mungkin bagi kau mengganggu, tapi aku suka bila bunyi tu penuh. Dia tak ada bunyi lopong. Macam tu sekarang macam scene lawan, kalau terlampau kosong, dia macam tak feel. Faham tak? Dia tak feel. I understand. Aku faham. Tapi aku ada isu dengan camera work je. Aku tengok, tapi aku tengok pun separuh je. Sebab tak sambung. Sebab yelah, bila kau ada Netflix, kau ada freedom nak tengok bila kan. Aku ada masalah camera work sebab aku ada ni tau. Aku ada macam motion sickness. Okay. Aku senang mabuk. Bukan mabuk visual. Aku mabuk. Sebab aku boleh masa aku tengok kat TV, aku jadi pening tau. Masa fighting sequence yang dekat adalah awal-awal lah. Aku dekat apa ni, dekat yang training tak ada masalah sangat. Dekat JT. Dekat JT aku ada masalah pening sebab ini bukan nak kata dia punya camera work tak bagus. Aku ada mengalami masalah yang sama ketika aku tengok cerita Man of Steel. Okay. Aku memang ada motion sickness dan aku gatal. Member aku, jom kita tengok IMAX 3D. So aku pergi tengok IMAX 3D. So bila aku ke 3D, visually dekat cerita Superman Man of Steel tu pun memang pening juga. Okay. So aku end up jadi pening. Cuma bezanya untuk Mak Kilau ni, aku rasa mungkin kau tak boleh cakap apa yang director dia buat tu salah tau. Sebab bagi aku, bila aku dah belajar, maksudnya aku banyak tengok video-video yang orang yang mendalami filem, tak ada apa yang salah dalam filem sebenarnya. Sebab betul. Sebab dalam filem, okey ni bukan nak selamat takut kena kecam ke ataupun tak nak. Tapi dalam filem ada panggil satu ni, dia panggil term je ialah auteur. Iaitu auteur ni maksudnya ialah engkau punya signature. Ramai orang akan komen, pandai si Haikal. Tak, ni sebab aku belajar. Bukan tak belajar. Okay. Auteur, aku sebenarnya pun setuju. Sebab kita orang masa zaman degree memang ada belajar pasal filem ni. So auteur maksudnya aku tak boleh nak macam ni je auteur, sorry. Lupa, tapi dia macam author. It's similar like author, tapi it's a French word. Okay. Auteur, habis sebut dia auteur. So bila aku belajar benda tu, baru aku faham sebab certain director dia akan ada signature dia. So mungkin sebab Samsul Yusof dulu ni tak pernah buat cerita, dia pernah buat cerita action. Cuma tak buat cerita period. Period tu apa? Bukan, gila. Historical. Historical. Cuma dari segi mungkin camera work tu memang itu style dia. Tu memang style dia yang kalau kau cakap macam mana pun, itu style aku. Macam juga Jackie Chan. Jackie Chan style dia, kalau tengok pada cerita Jackie Chan dia akan pacak je. Letak tripod macam kamera ni, fight. Faham. Kamera tak gerak pun. Jackie Chan yang akan bergerak. So itu memang Jackie Chan punya auteur. Kan, kalau kau tengok cerita Red Dead Redemption, okay, kan fighting scene dia mungkin macam kamera kiri kanan. Itu memang director tu punya style. So cuma bezanya mungkin kena kurangkan sikit lah. Sebab faham. Tak semestinya style kau orang terima. So jadikan cerita mungkin style shooting macam tu tak diterima orang kata pening lah apalah. Tapi
biasalah, orang tengah mencuba. Yelah, sebabnya kan satu lagi sebab this film I believe it's really at a bigger stake. Faham tak? Maksudnya stake dia sangat high. Yelah, sebab dia hype. Satu lagi sentimen yang dia mainkan. Satu lagi percubaan. Bukanlah percubaan pertama, sebab ini bukannya filem period Malaysia yang pertama. Banyak je sebelum ni. Cumanya setelah sekian lama ni ada baru. Sebab the last one we had what? Merung, I think. Merung kan. Merung. Tapi macam okay, kalau kita nak bukan Merung. KRU ada buat satu epic film, tapi yang CGI orang tak suka tu. Merung lah. Bukan, dia ada pelakon Prison Break tu. Okay. Lupa. Tahu. Tapi kan macam cuba kau tengok Vikingdom. Ya ke? I think so. Ya ke Viking? Tak apa, nanti kita akan check balik. Nanti kau check lah. But cuba kalau kau tengok, okay, yang kita paling untuk orang yang bukan mendalami filem ni kan, nak senang lah kan. Kalau kau tengok sebelum, cerita yang paling hype, cerita historical yang paling hype sebelum Mak Kilau adalah apa? PGL. PGL gempak weh. Kan nampak beza dia. Tapi memang betul lah apa yang kau cakap, Otio. So the signature, macam mana meletakkan plot dan sebagainya. Dekat situ kita nampak mungkinlah kepada mereka-mereka yang macam hanya sebagai penonton. Kalau macam kita adalah orang yang macam bila kita tengok filem, aku kan sejak aku kerja dengan H-Life, sejak aku kerja dalam industri ni, aku memang tak akan boleh stop fikiran aku untuk sentiasa berfikir kalau tengok filem. Betul. Kenapa dia macam ini? Kenapa macam ini? Tapi macam untuk orang, untuk viewer yang macam bukan biasalah, maksudnya yang memang hiburan lah. Yang memang hiburan. Akan tengok benda ni. Memang macam aku personally pun rasa macam Mak Kilau ni is something yang macam boleh come out dengan hasil yang sebegini. It's good. Actually this film is good. It's just macam untuk serta-serta orang dia tak mencapai. Aku faham sebab ada banyak sentimen-sentimen yang mengelilingi filem ni yang macam membuatkan pengkritik cakap macam ni, yang acah-acah kritik cakap macam ni, faham tak? Faham. So jadinya, tapi kalau aku personally, kalau kau nak bandingkan dengan PGL, jauh beza. Okay, kena faham PGL, walaupun duk compare PGL dengan Mak Kilau, PGL bukan successful franchise, successful film Betul. Based on ticket selling Betul. Kalau balik back in history, PGL punya budget lagi tinggi daripada apa yang dia dapat balik kutipan tiket. Tetapi kenapa time tu tak support? Bukan kita tak support. Tetapi sebabkan filem PGL tu dia terlampau, aku nak kata power tak boleh. Dia terlampau perfect dari segi skrip. Skrip pun tak silap aku arwah Abang Mamat tulis. Dan skrip ni memang skrip zaman Melayu Melaka. Dia tak ada, kalau kau tengok skrip Mak Kilau, dia lebih kepada popcorn film tau. Betul. Popcorn film. Maksud popcorn film adalah untuk kau senang hadam. Aku boleh bayangkan kalau Mak Kilau pakai bahasa PGL. Zaman PGL, mungkin mesej tu tak sampai. Sebab Betul. aku tahu semua filem ada mesej. Betul. Dan kita tahu apa mesej yang nak sampaikan. Cuma lingua franca yang digunakan tu mungkin sebenarnya ialah memang betul aku guna bahasa ini supaya engkau senang hadam, engkau faham. Betul. Dan kita pun, sebab aku fikir pun tengok, sebab dia punya plot memang one way direction. Okay kan? Betul. Kalau macam filem-filem lain mungkin ada subplot lain, tapi subplot dia tak terlampau besar. Subplot dia pun macam Awang pergi kononnya geng British. Sorry spoiler, kalau tengok lah apa benda kau ni. Tak tengok lagi. Takkan tak Netflix tiba. Bukan ambil RM10 punya je kau ni. Faham tak? Maksudnya dia subplot tu akan membawa terus balik ke main plot. So sebab tu dia macam memang, aku tahu fokus memang popcorn movie. Kau tak boleh cakapkan dia sebenarnya ialah epic movie. Betul. Sebab dia memang aim dia adalah untuk tengok action scene, untuk bagi dia nak bagi action scene dan because the sejarah itself. Macam kalau kita nak kembalikan dengan sekarang kan, macam berapa ramai sangat yang macam betul-betul faham dengan sejarah Mak Kilau ni. Even aku pun macam
tak berapa clear sangat ni, walaupun kita belajar bersama Kilau. Tapi kita belajar dulu kat sekolah pun macam surface je. Surface je lah. So bila kita belajar dengan surface je, tak ramai yang akan macam betul-betul mendalami cerita pasal Mak Kilau ni sebagainya. Jadi cerita ni pun sebenarnya dia tak begitu fulfill sangat perjalanan kehidupan apa. Dia tak 100% real. Biografi Mak Kilau tu dia tak betul-betul orang kata menyelusuri. Menyelusuri kepada penonton-penonton TV. Sri Angkasa. Sri Angkasa, how about? So bagi aku it's entertaining, but good job kepada dia punya the filmmaker itself, sebabnya macam berani untuk put this at stake. Maksudnya berani untuk buat macam ni without macam, sebab kita tahu filmmaker yang ini adalah dia punya forte apa sebelum-sebelum ni, filem-filem yang sebelum-sebelum ni. Tapi bila dia buat something yang begini, walaupun essence dia sama, cumanya the way dia twistkan genre, dia twistkan apa kita panggil, dia ambil take yang different dengan sebelum ini. It's a very macam huge effort aku rasa. Betul. Sebab based on history pun tak pernah ada cerita yang based on true story betul-betul ikut story, even Hollywood pun. Sebab aku memang suka tengok cerita yang based on true story tau. Aku memang suka sangat, memang love. Dan bila aku tengok, dah aku akan research punya apa cerita betul dia. Dan most of the time banyak benda yang di-dramatize kan. Of course kan. Banyak cerita, ada aku lupa lah, tapi banyak cerita-cerita tu dekat TV kot untuk orang tengok. Sebab kalau okey ni contoh kalau contoh sebenarnya cerita tu senang je. Contoh aku tembak kau habis. Dah settle. Tapi kalau aku tunjuk kat TV, dekat TV kau macam kau tembak aku tapi aku elak dulu first time. Macam tu. Dia ada benda-benda yang dia tokok tambah sedikit untuk tambah resam. Tapi aku ada sedikit terganggu sebab aku dah perasan ni daripada KL Gangster. Ini dia punya auteur. Dia punya style. Tapi cuma aku rasa awkward kalau macam tu kat filem KL Gangster. Aku rasa dia tu macam a bit normal. Okay. Tapi bila filem Mak Kilau, aku rasa dia macam kelakar. Alright. Iaitu di mana bila kau tengah sembang-sembang, kita tengah sembang ni, tiba-tiba ada karakter lain tiba-tiba masuk menyampuk perbualan itu. Macam itulah kita kena something macam aku terganggu part tu sikit sebab kalau kau guna sekali, aku cakap okey lah. Mungkin it's like maybe lah. Tapi kalau banyak kali macam dia macam apa tau, macam yang karakter nak keluar tu dia tunggu kat pokok je. Lelek okey ni Q aku masuk. Aku terganggu tu je. Faham. Dia macam kelakar sikit. But it's kita dia macam podcast review filem. Ya, tapi dia bukan nak review filem sangat, sebab aku macam agak terganggu sebab macam people are divided into opinions on this. Which aku rasa macam sebenarnya benda tu okay normal, cuma tak payah terlalu beria. First thing first bagi aku lepas keluar Netflix dan tercetusnya satu letusan opinion yang berlaku dekat satu social media tu, itu sebenarnya bermula atas dasar orang mula-mula first membenci entiti, dan juga ada sedikit hiri hati macam kenapa filem ni successful. Aku tak ada masalah kau nak cakap macam tu. Aku tak menidakkan kau punya opinion, tetapi nampak sangat macam dia bermotifkan sesuatu yang lain. Sebab kalau nak kata filem tu teruk, it's not like dia tak teruk. Dia tak seteruk Ramai sebut filem lah kan. Dia tak teruk. To be honest, dia tak teruk. It's just macam dia macam up to engkau punya preference lah. Kalau kau suka, kau suka. Kalau kau tak suka, sebab aku percaya dengan macam tak semua benda yang kita buat orang akan suka. Faham? Regardless macam se-honest mana pun kita buat dalam satu-satu kerja ni, dia pasti akan ada orang yang macam tak berapa favor dengan situasi ataupun dengan hasil yang kita dah bagi. It's normal. It's just macam you don't have to be tak payah jadi terlalu petty. Critical sangat. Tak payah critical. After all, it's a movie. It's a something yang macam untuk engkau enjoy. Sebab kita bukannya nak level-level Academy Award ke apa benda kan. Tapi satu lagi, okay, filem tu orang petikai kan. Filem macam ni pun dapat petikai tinggi. Okay, dia ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, last kau ada cerita tentang seseorang tokoh yang ada, aku rasa paling latest macamnya fokus untuk kau je, ialah Lieutenant Adnan. Yang tajuk memang kau.
Okay, kalau tanda putera lain lah. Tanda putera dia situasi. Kalau Bukit Kepong ke apa ke tu lain. Bukit Kepong dia situasi. Dia situasi. Dia bukan karakter. Kalau cuma kilau, karakter. Cerita is based revolve around you. Macam Lieutenant Adnan pun is revolve around you. So orang craving cerita tu. Cerita tokoh. Cerita tokoh. Tu pasal kalau kau tengok kan, cerita Air Force pun tak boleh nak dapat. Sebab apa? Walaupun cerita tu sedap, lagi orang kata lagi action dia, lagi believable lah kan. Tapi tak dapat kutipan. Sebab apa? Orang memang nak cerita pasal figura, autobiografi. Kita memang craving, dan kita memang jarang. Kan? Last pun dukun. Yelah, I mean not the historical figura, tapi figura ialah dukun kan. Dukun tu pun daripada 2005 keluar balik pun berapa belas tahun kemudian kan. Orang memang craving benda tu. Tu pasal lah successful first tu ialah Mat Kilau. And second because dia pahlawan Melayu. Jarang nak ada cerita yang lagi-lagi yang zaman sebelum 1900. Dan satu lagi yang jarang dikupas. Okay. Sebab successful filem kat luar negara pun, kalau ada satu entiti tu yang macam jarang dikupas, dan bila dikupas dia akan menarik. Contoh kau bayangkan aku boleh jamin siapa yang buat cerita Sudirman confirm 50 juta. Confirm 50 juta. Confirm Sudirman. Kalau kau buat cerita filem pasal Sudirman, memang akan pergi. Sebab ramai orang yang relate dan yang nak tahu story pasal Sudirman. Tapi tak ada orang nak buat lagi lah. Sebab tu kena buat cepat sebelum siapa ni? Siapa pelakon tu? Siapa? Amy Makpiah. Q Haida. Q Haida. Mesti power. Q Haida paling dekat sama, lah. Paling dekat. Tapi kan kalau engkau kan, okay, kita buka topik ni besar sikit. Kalau engkau kan, kau melihat kalau kau melihat filem tu daripada dia punya sinematografi ke, daripada visual dia ke, ataupun daripada skrip dia? Dia sebenarnya berkait rapat kot. Dia berkait rapat. Tapi dia sebenarnya ikut turutan. Sebab macam ada orang pelakon dulu. Okay. Pelakon dulu baru cerita. Lepas tu barulah sinematografi ke, skrip ke. Ada orang dia akan start, okay, aku nak tengok skrip dulu. Lepas tu baru tengok sinematografi. Aku jenis, aku tahu dah. Okay, ni art house ke atau ni popcorn? Faham. Kalau aku tengok cerita popcorn, aku yang kosong otak aku. Kalau aku tengok art house, aku tahu apa benda aku nak. First thing first ialah sinematografi. Faham. Aku memang kaki sinematografi walaupun aku tak hati ambil gambar orang. Okay, netizen patut tahu. Sebab sinematografi aku suka bila kau tengok filem, filem itu kadang-kadang tak perlu ada skrip dalam scene itu, tetapi sekeliling menggambarkan apa yang berlaku. Sebagai contoh, filem A Separation, filem Iran. Filem Iran, cerita tu tak banyak dialog, tapi cerita tu memang powerful. Macam cerita Burit. Oh my god. Yang terperangkap tu best. Cerita tu banyak skrip, babe. Memang banyak skrip. Dia kena heavy skrip lah. Dia kena heavy skrip lah sebab ada satu location je. Cerita macam tu macam banyak lah. Macam Shawshank Redemption tu tak cakap lah. Shawshank Redemption seronok. Godfather. Godfather banyak. Hui, tak payah cakap lah Godfather lah. Faham. Tapi aku memang pandang dulu sinematografi tu pasal bila, okay, untuk orang biasa nak tahu kalau sinematografi tu cantik ke tak, kalau kau screenshot, dia jadi wallpaper kau punya PC. Itu je yang paling basic. Malaysia punya movies, kekuatan dekat mana? Susah, babe. Dia based on director, babe. Macam, okay, kalau siapa ni yang buat cerita Nur Kasih, Kabir Bhatia. Kabir Bhatia memang sinematografi. Sinematografi. Tapi dia pun bagus juga sebab dia disupport oleh scriptwriter yang bagus. Macam cerita yang Fazura tu, Hot Air Balloon tu, dengan Shazzy Sam. Cantik. Bukan. Ada tahu. Kapadokia. Sorry kita memang teruk tajuk filem ni. Tu cantik. Istanbul Baru Datang pun cantik. Tapi tak sure tu Kabir ke tak. Tapi Kabir memang, tengok Nur Kasih lah. Tengok Nur Kasih yang movie ke yang drama. Faham. Bukan level drama lah. Macam cerita Nur. Sorry Astro pandai-pandai potong lah. Faham. Kalau macam Maka Ang, itu ialah popcorn drama. Popcorn drama. Betul. Mungkin lah, betul lah juga kau cakap ikut kepada director dia kan. Tapi baru-baru ni aku tengok cerita, sebab aku buat Sofa Kentang tau. Bila Sofa Kentang, aku dapat footage awal tau untuk aku tengok dan aku ambil untuk buat show lah. Cerita Damak Sikuba. Aku tak tahu director siapa, tapi sinematografi dia Lokal. Damak Sikuba yang Zizan berlakon tu. Yang mana?
Ada. Tengok kalau untuk yang guna Astro Go pergi tengok. Cantik babe. Ya ke? Cantik. Aku tak tahu macam mana dia capture dekat Terengganu tu, tempat-tempat tu, tapi cantik lah. Itu kalau tengok kat wayang ke, kalau dia shoot kamera yang mahal, aku rasa lagi puas hati lah. Tapi tu aku lah, ikut orang lain lah. Ada yang skrip. Betul. Aku suka skrip. Kau suka skrip? Sebab tu aku suka Indonesian punya filem. Cerita apa yang kau paling suka? Skrip dia memang mantul. Ni, yang Kartini. Apa nama tajuk dia? Kartini. Dia cerita pasal Kartini. Kartini Kois Endang begitu. Bukan. Itu Ibu Hattie. Kartini adalah satu figura yang penting dekat masyarakat Indonesia. Ini ni Dian Sastro. Yes. Okay, bini aku tengok. Tengok. Oi, perform it. Sebab aku suka skrip lah. Tapi Indonesian punya filem pun dia punya color, dia punya sinematografi pun outstanding tak? To be frank, sebenarnya Malaysia dah tertinggal 5 tahun. 5 tahun. 5-10 tahun lah. Dari segi masuk aku, dari segi mentality bila buat filem. Tapi kau ni ingat juga, sebab dekat Indonesia pun ada je yang teruk-teruk. Ada banyak je. Tapi bila diorang macam strive for it, diorang dah pergi jauh ha. Diorang mencuba tu, diorang mencuba jauh punya ni ha. So yes, memang orang kata kalau kita nak sembang pasal filem ni, satu lagi kita tak ada kepakaran. Betul, kita bukan orang-orang filem. Kita orang biasa. Kita orang biasa. Yang tidak tahu apa-apa. Betul. Macam it's just macam aku selalu fikir kan, if you don't like it, do not be biased. Betul. If you like it, also you don't have to be biased. Dia jangan jadi bias itu je. Betul. Dan sebenarnya tak apalah, mungkin penonton biasa dengan ada orang kata niat yang tersendiri tentang sesuatu isu, seperti contohnya isu filem ni, terpulang. Tapi betul, untuk orang yang memang macam nak cuba mendalami filem ataupun cuba nak belajar tengok filem, nak cuba nak menghayati filem, kalau boleh try jangan baca satu sos, baca banyak sos dan tengok, dan engkau bagi opinion kau sendiri berdasarkan apa yang kau dah baca. Sebab kalau kau jadi bias kan, benda firstnya yang akan affect kau kalau kau jadi bias adalah kau punya opinion tu akan satu garis je. Dia akan macam, dia tak ada macam berpecah macam ni. And then kau punya critical thinking when it comes to macam untuk analyse dan sebagainya akan jadi macam mana aku nak cakap kan, macam gitu je. Gitu-gitu apa. Maksud aku macam dia akan tertutup lah, opinion kau akan tertutup. Kalau kau bias, sebab kau hanya berpaksi kepada satu jenis opinion saja. So kalau kau buka dengan banyak lagi, kau terima, kau baca banyak jenis, mana yang positif, kau baca juga mana yang negatif. So dari situ kau macam boleh akan ada kau punya macam set of analysing skills. Sebab to be frank to be frank, okay, jujur, bila aku tengok reviewer dekat Malaysia, tak kisahlah mana-mana, bila aku tengok dorang, aku akan cuba untuk ya ke? Kena selalu ada macam tu. Kau jangan kata aku setuju dengan dia ni. Kau kena ada ya ke dulu. Maksudnya kalau kau tak tengok filem tu lagi, kau tengok orang tu review, sebab orang kan ada akses untuk tengok seminggu sebelum, sebulan sebelum. Engkau maksudnya first kau kena tanya dekat diri kau, ya ke? Ya ke dulu, sebab aku akan tengok akan ya ke? Sebab aku ni bukan aku tak suka Zaf, tetapi ada beberapa filem, bukan beberapa filem, ada satu filem ni yang aku rasa aku kurang setuju dengan pendapat dia. Ini profesional Zaf jangan ambil hati. Ialah mentang-mentang kengkar kawan-kawan lah, tapi ini profesional. Apa yang aku tak setuju dengan apa yang dia cakap ialah tentang cerita senario The Reunion, I think. Senario Reunion. Sebab dia terlampau kritikal untuk sebuah filem yang sebenarnya ialah satu eksperimentasi dan satu pementasan yang kita dah lama tak nampak. Sebab bagi aku tengok senario Reunion. Aku tak tengok. Tapi kalau kau dengar and then engkau adalah avid viewer yang pada satu masa dulu, macam aku, I didn't expect much lah daripada senario Reunion. Sebab kau tahu macam mana pattern dia. And then the maker of the cerita tu sendiri mesti tak nak lari jauh daripada ni. Sebab orang kat luar lah, even ada yang komen-komen cakap cerita tu macam storyline tak best. To be frank, senario Reunion, aku rindu kecerdasan minda Abang Azim Osman. Kena tengok filem tu dulu lah. Cari apa dia pandai lah, kayak Astro First ke apa, kayak Astro On The Go ke. Kecerdasan dalam mereka satu storyline yang kompleks sebenarnya. Sebab
kau bagi orang lain pun mungkin dia tak sampai sama level macam mana Abang Aziz fikir. So kau nak faham Abang Aziz ada idea untuk buat macam orang ni berkait. Tapi masalahnya itu ialah komedi. Kau bayangkan kalau bagi Abang Aziz buat cerita serius. Otak dia boleh pakai babe. Cuma aku kesian je sebab cerita X-Ray 3 tu mungkin ada benda yang dia tak boleh nak buat tu. Bagi aku lah. Aku tak tahulah kan. Tapi mungkin macam ada benda tak buat. Tapi kepala otak dia boleh pakai lagi babe. Kepala otak tau. Kepala otak sebaya kau. Tapi aku respect. Sebab aku bila tengok tu, macam okay, bila aku dengar orang review macam cakap tak best terus. Aku pun macam ya ke? Aku tengok lah macam uish, aku nampak sisi yang lain lah yang mungkin orang terlepas pandang. Macam character development, macam skrip aku impress. Aku impress dekat skrip, dekat di mana skrip tu orang senario punya geng memang dah biasa kan, dah buat sitcom tiap minggu. So memang lontaran skrip tu memang kau rasa mantap, cantik. Dan watak Azli, aku rasa kritikal kat filem ni, tapi watak Azli tu macam mana Abang Azim Osman berjaya kontrol Azli. Apa yang kita kenal Azli. Oh, faham tak? Azli kan jadi yang wah. Tapi dalam filem ni dia berjaya kontrol. Bila kau berjaya kontrol orang yang kau ingat tak boleh kontrol, tu bagus lah. Power lah. Menarik. Tengok lah, Nabi try lah tengok. Nanti aku cari. Susah nak cari babe. Aku tak tahu dekat mana. Aku tu pun tertengok tu siapa kita buka. Aku tu macam layan lah. Dekat YouTube ada kot. Tengok yang halal Tengok yang halal Okay, that's that. Tiba kita jadi kritikal. First episode yang memang buat untuk TV terlampau kritikal. Terlalu kritikal. Ini mungkin orang akan hencap kita acah-acah je dia orang ni. Nak cakap acah-acah tak acah-acah tu perspektif masing-masing lah. Betul. Aku takkan melatah sebab aku bukan perfect. Tak asal kau macam ni. Kita bukan perfect babe. Asal kau macam ni. Okay, tak apa, kita berubah, kita beralih kepada topik kita yang kedua. Apa benda topik yang kau nak cakap tadi tu? Topik yang kedua tu kita akan sambung untuk episod yang akan datang. Wah, okay. Sekarang dah buat singkat 40 minit babe. Dah 40 minit. Okay, macam biasa. Ini jika anda nak tengok, boleh tengok dekat TV. Timing nanti saya beritahu. Belum tak tahu lagi. Boleh tengok kat YouTube, boleh tengok kat Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan Shock. Ada orang DM aku, dia kata dah ada cara lah untuk tunjuk video dekat Spotify. Tapi aku tak explore lagi. Nanti aku explore lah. Ya ke? Maksudnya orang tak payah tengok YouTube. Janganlah, kena tengok YouTube juga. Kena tengok YouTube. Tengok YouTube dulu. Tengok YouTube dulu. Aku rasa kita kena biar eksklusif kat YouTube lah. Betul. Sebabnya banyak yang aku baca komen-komen, kita orang actually baca komen orang thank you so much, tapi macam kesempatan nak reply tu tak ada. Sebab kita orang akan baca sekali lalu je. Tak, aku rasa sebab satu lagi kita tak reply sebab kat YouTube. Sebab kita macam sebab kita orang tak pakai account Tinker. Kalau kat IG boleh lah. Okay, sebabnya banyak komen yang aku baca adalah macam orang kena dengar Spotify dulu. So diorang tak puas, diorang akan tengok kat YouTube. So maksudnya YouTube tu memang video kena. Sebab kalau diorang tengok kat Spotify, view kita mungkin 200 je babe. Betul. Dan kita masih lagi mengekalkan moto kita sejak daripada first episode. Podcast ni kalau kurang daripada 10,000 kita tak buat dah. Dah betul. Aku ingat lagi. Ya, kalau kurang daripada 10,000, kurang daripada 10,000 views, kita tak buat dah. Tapi Alhamdulillah. Oh, ya ke? Rezeki kita. Bukan kita kata lebih daripada 10,000 kita tak nak buat dah. Lebih buat lah. Tak, dulu awal-awal aku ingat lagi Haikal, kita tak nak ada view banyak. Oh, ya ke? Sebab dulu kita bongkak. Tolong kita punya live mic Tinker kita kan banyak ribu-ribu. So dulu kita bongkak, kita nak podcast kita kalau boleh macam 2,000 je. Sama bongkak. Sekarang ni tak ada view, baru mencari view kan. Merayu tengok YouTube. Okay, kita jumpa lagi second episode. Kejap je lagi. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.